Cikgu akan mengambil markah untuk segala I mean, segala perkara yang ataupun segala kerja yang anda telah buat. Jadi antara benda yang cikgu nak jelaskan sekarang ia kerja-kerja yang di dalam Google Classwork ini, Google Classroom lah, bukan Google Classwork. Sorry, Google Classroom, classwork di dalam Google Classroom. Ya, kita jelas nampak di skrin. Saya nak paparkan di skrin dulu ya. Ada yang turn in, ada yang tak turn in lagi. Ada 26 murid. Dengar ya. Saya akan macam ni bagi ya. Sesiapa yang telah hantar, walaupun benda itu hanya setakat, hanya baca je. Ya cikgu, jadi macam mana kamu nak bagi markah? Saya akan bagi markah macam ni. Siapa yang hantar tepat pada masa atau sebelum, saya akan bagi 3 mata. 3 ya. Setiap assignment yang ada due date itu, saya akan bagi 3 mata. Hantar awal, 3 mata. Okey? Bukan. Hantar awal 2 mata. 2. Hantar lewat, kalau hantar lagi saya akan kira 1. Yang hantar langsung, dia akan kira kosong. Jadi sekarang kita di sini ada beberapa dah. Maksudnya kamu sendiri tambah jumlahkan markah. Nanti cikgu akan jumlahkan semua markah di dalam satu form Excel. Di situlah kamu akan nampak macam mana perkembangan markah anda. Sekiranya sesiapa yang menghadapi masalah-masalah teknikal, saya khususkan kepada istilah teknikal. Maksudnya kalau contohnya laptop ke handphone tak boleh support ataupun tak ada data, kamu ada banyak pilihan cara untuk menyelesaikan. Antara dia sekurang-kurangnya sila maklumkan pada saya ataupun PM lah, WhatsApp, message pun cikgu terima je ataupun email. Kalau kamu tak email pada saya anggapkan benda ini maksudnya saya buat shot sendiri tau. Benda ini maksudnya mana-mana cikgu buat kan, macam kita cakap dan kita berikan kerja dan benda itu tak sampai. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah turn in ataupun telah menghantarkan kerja semua ini. Yang tak hantar itu, okey, tolong buat. Kalau kita juga kirakan kosong markah, pada penghujung dia kamu dapat markah yang sikit dan jangan salahkan orang. Manakala setiap kali kelas cikgu akan cuba bagikan kuis yang cukup senang, kuis yang kira buat nota. Kepada sesiapa yang hantar awal, tepat masa pun kira ya, tepat masa atau awal dan kemas, saya akan kira 3 mata. Jadi nota hari ini cikgu dah bagi ya, bentuk yang Google document. Nanti kerja kamu ialah download apps ke, lepas itu kamu isikan apakah fungsi dan apakah lokasi kalau ikut kat sini kan, dan juga untuk tisu-tisu tumbuhan dan juga pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan. Satu muka surat je. Hantar minggu depan sebelum hari Rabu, hantar tepat masa atau sebelum dan kemas 3 markah. Hantar tepat ataupun lebih awal tapi tak kemas 2 mata. Kalau hantar lewat turn in lewat lepas due date, akan dapat 1 mata. Cikgu akan tanda. Kamu akan tengok. Yang kosong untuk sesiapa yang tak tanda. Okey? Sekarang siapa yang tak faham? Siapa yang tak jelas? Ada siapa-siapa di sini yang perlukan penjelasan lebih? Ya, Lia, lama tak jumpa ya. Ada yang siapa tak faham the rules, the game rules ya? Hello, ada tak? Kalau tak ada respon di sini, cikgu anggapkan anda faham. Boleh ya? Jadi, kalau soalan cikgu bukan soalan, cikgu bagikan kerja yang berbentuk bukan boleh dinilai. Contoh bukan markah, bukan soalan struktur esei ataupun objektif. Cikgu akan kira menggunakan mata dia point form. Okey, 3, 2, 1 dan 0. Okey. Untuk kerja yang tak boleh nilai kekemasan 2, 1 dan 0 saja. Okey. Yang selebihnya bergantung. Tengok kalau cikgu bagi objektif 5 soalan, cikgu akan kira 5 mata ataupun selebihnya. Kalau semua boleh faham ya. Okey. Buan, faham tak Buan? Okay, so let's play the game from today onward. Harap-harap untuk biologi tahun ini bergerak dengan lebih sistematik lah pemarkahan tu. Saya betul-betul berharap supaya semua orang boleh belajar dan tidak ketinggalan. Okay, jadi benda ini dah diberikan dalam Google Classroom. Kalau tak boleh buka apa-apa ataupun tak ada akses internet semua, sila jelaskan. Kalau tidak, cukup anggapkan semua okey, hanya malas saja yang menjadi isu dalam buka. Okey, jadi hari ini kita akan masuk ke tema pertama dan juga bab pertama. Dan setiap tema ada beberapa bab.
Ya, untuk tingkatan 5, murid-murid akan mula fokus terdahulu pada tumbuh-tumbuhan. Ada bab yang berkait dengan genetik itu nanti dulu. Jadi kita fokus pada tumbuh-tumbuhan terdahulu. Tema 1, fisiologi tumbuhan berbunga. Kepada murid-murid yang sekali lagi tak ada akses internet yang bagus ya. Cikgu dah bagi cikgu sekolah dah sediakan buku teks. Macam mana nak ambil tu nanti cikgu sekolah tersebut ataupun guru kelas. Manakala untuk mereka yang ada akses internet dan juga handphone yang okey-okey sikit, cikgu telah kongsikan benda ini ya, soft copy yang cantik. Kalau anda masih lagi tak belajar kan, saya tak tahu nak cakap apa dah. Maksudnya, what do you want? Okay? Jadi, tengok kat depan skrin ya. Saya pun tak nak buang masa ya. Untuk tema pertama, kenapa cikgu perlu sebut tema untuk setiap kali kalau guna buku teks? Tema dulu, bukan bab ya, tema. Okay? Anda perlu faham, kita ada banyak bab. Okay, banyak bab. Tema adalah benda yang fokus anda perlu belajar. Okey, itu yang dia pecahkan banyak bab. Jadi, soalan itu, kalau kamu tanya cikgu lagi sekali lagi, soalan SPM akan tumpu pada apa? Cikgu akan sebut tumpu pada tema. Maksud dia, kalau satu mata pelajaran itu ada 6 tema. Sememangnya ujian SPM akan tanya sehabis boleh untuk 6 tema tersebut. Cuba tak miss satu tema pun. Okey? Dia tak mungkin fokus pada satu tema dan biarkan 5 tema itu tak ditanya dalam SPM. Itu adalah konsep yang tak betul lah. Jadi perlu kuasai semua tema. Okey, jadi dalam tema ini, cikgu nak mulakan kelas hari ini ya. Tema ini, tengok baca yang pertama itu. Baca yang pertama, iaitu apakah soalan yang kamu perlu fokus di dalam tema 1, fisiologi tumbuhan berbunga. Kamu akan belajar khususnya bermula dengan jenis dan bahagian tisu yang terlibat dalam pertumbuhan. Bukan tumbuhan, pertumbuhan. Jadi di sinilah kita nak masuk ke dalam bab yang pertama. Organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Untuk mereka yang kali pertama tengok pada buku teks ini, saya cadangkan anda sekurang-kurangnya, kalau macam cikgu yang tunjukkan kat dalam skrin ni lah. Cikgu pun tak nak buang masa. Ya, di sini kamu akan buatkan nota sendiri ya. Saya tak nak buang masa. Nota cikgu akan berikan pada penghujung. Cikgu masih hutang lagi kamu nota 2-3 bab lagi tu. Jadi, yang cikgu nak anda fokuskan adalah pertama, kalau tengok, okay, pertama ya tisu tumbuhan. Itu yang kita sekarang nak settlekan hari ini. Sekali dengan pertumbuhan. Okay. Jelas ke tak tumbuhan? Dia tulisan tu. Kalau tak jelas bagi tahu, sepatutnya cikgu gunakan warna yang lebih terang. Kuning lah. Maksudnya, kalau anda tengok sekali lagi, hari ini kita nak belajar bab 1, ada 2 perkara dalam bab 1 yang perlu kamu fokus ataupun fahami. Okey, jangan kata cikgu, kalau ikut sini, sini itu lupakan dulu. Kalau ikut sini, kamu akan kata belajar tisu tumbuhan pada satu bab. Tapi bab 1 dah nampak lain sikit, dia gabungkan macam 2 bab. Kalau ikut sini kamu 2 bab dalam satu bab ataupun standard pembelajaran anda. Jadi kita akan mulakan hari ini sekali lagi dengan memahami apakah itu tisu tumbuhan yang anda perlu tahu. Okey, murid-murid yang saya hormati sekalian ya. Saya tahu saya tak nak bazirkan masa ya. Sejam ini memang bagi cikgu pendek. Tapi yang penting cikgu nak sampaikan juga poin-poin yang penting. Okey? Jadi tisu tumbuhan secara am dia dibahagikan kepada tisu meristem. Okey, kalau anda ada buku teks, tak ada buku teks, tengok dari ataupun tengok pada skrin cikgu sementara. Jadi kamu akan pergi ke muka surat keberapa ni? Muka surat 4. Muka surat 4. Cikgu nak anda faham bahawa tisu tumbuhan dibahagi kepada 2, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem merujuk kepada tisu yang memang aktif membahagi secara mitosis. Cikgu, mana kamu dapat nota ni? Tengok atas. Tisu meristem merupakan tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Maksud dia, tisu meristem ini yang akan kaitkan nanti pada penghujung kelas ini dengan pertumbuhan untuk tumbuh-tumbuhan. Pertumbuhan growth for the plants. Okay, plant growth. Jadi, cikgu, apa kaitan pembahagian sel dengan pertumbuhan?
Okey, kalau kait dengan form tingkatan 4 ya, tapi itu nanti dulu. Tapi untuk sekarang, saya nak tanya, macam mana kita nak kaitkan pembahagian sel dengan pertumbuhan? Okey, kalau kamu tengok balik tanya diri sendiri, dari bayi sampai sekarang, kamu saiz badan menjadi besar. Okey, saiz badan kamu menjadi besar. Kenapa menjadi besar? Adakah tak kerana sel-sel menjadi besar, saiz-saiz sel menjadi besar? Tidak. Ia disebabkan bahawa sel-sel badan menjadi lebih banyak. Lebih banyak. Okey, mungkin dulu kamu 1 juta sel, salah. Tapi memang figure itu salah. Tapi contohlah, ini analogi 1 juta sel, sekarang kamu mempunyai 1 bilion sel. Saiz itu, saiz kamu menjadi besar. Sama dengan tumbuhan. Jadi macam mana tumbuhan itu membesar? Membesar pula ataupun kita guna istilah bertumbuh, ada 2 konsep. Okey, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nanti kita akan sebut pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kalau dalam English primary growth and secondary growth. Okey, yang pertumbuhan tumbuh-tumbuhan melibatkan tisu meristem. Jadi hari ini sebelum cikgu tamatkan kelas, kamu perlu tahu bentuk itu macam mana. Bentuk sel-sel ataupun tisu untuk meristem macam mana. Okey? Jadi untuk tisu kekal, kenapa dia guna istilah kekal kat situ? Sebab apabila tisu tumbuhan telah mengkhusus, okey, membeza dan mengkhusus dalam fungsi tertentu, okey, dia akan mempunyai bentuk yang berlainan dengan sel-sel lain dan jarang-jarang dia boleh menggantikan. Contohnya, kalau kamu ambilkan tisu epidermis, kamu tak boleh kata tisu epidermis sama dengan tisu xylem. Betul kan? Kalau kamu tengok, dengar betul-betul, cikgu cakap tisu epidermis, boleh ke tak kita samakan dengan tisu xylem? Tak boleh. Sebab kita tahu bahawa fungsi mereka berbeza, tempat mereka berbeza dan kita jarang-jarang boleh samakan mereka sebab mereka menjalankan fungsi yang berbeza. Fungsi berbeza sekali lagi di sini bermaksud sel-sel itu mempunyai bentuk yang berlainan. Okey, cikgu, boleh tak kamu tunjukkan gambar? Kalau kamu tengok slide kat sini ya, cikgu tak nak buang masa. Okey, murid-murid sekalian, Kosiang tengah buat apa tu Kosiang? Ya, boleh faham. Ya, boleh faham. Boleh faham. Jadi, dengarkan semua boleh jelaskan suara cikgu. Kalau tak jelas bagi tahu ya, saya tak boleh nampak ya. Jadi sekarang harap semua jelas. Kalau tengok kat sini, oh cikgu apa benda ni? Yang penting sekarang, kalau anda tengok, ini adalah tisu tumbuhan. Maksudnya tisu di sini adalah sekumpulan sel yang menjalankan fungsi yang sama. Namun, kamu akan jelas nampak bahawa bentuk sel-sel itu ada yang berbeza. Ya, yang sama sekumpulan itu di tempat yang lain. Lepas itu, yang tempat lain pula dia nampak beza dan juga berkumpulan juga. Jadi kerja kamu hari ini adalah kepada sesiapa yang tak boleh bayangkan apa yang kamu sedang belajar, cikgu pendekkan cakap ialah perlu tuliskan ataupun kita gunakan istilah labelkan tisu-tisu tumbuhan kalau diberikan dalam SPM. Itu dalam SPM lah. Tapi ini yang kita nak bagi tahu. Perlu labelkan. Kalau saya bagikan kamu bentuk sel ni, sepatutnya kamu dah tahu. Okey, kalau anda tengok di depan mata anda semua. Okey? Juga apa ini? Tak macam tumbuhan pun, ya. Ini adalah tumbuhan di bawah mikroskop, potong. Juga potong apa? Melintang. Secara melintang. Okey? Cross section. Jadi kalau anda tengok, oh, apa benda ni? Tak apa. Nanti cikgu akan cuba untuk memberikan anda faham secara perlahan lah ataupun secara step by step lah. Okey, cikgu, apa lagi ni? Nampak lain ke tak? Nampak lain. Yang sebelah kiri itu xylem. Yang sebelah kanan yang cikgu nak tunjukkan ialah phloem. Mereka nampak macam silinder tapi ada bentuk yang berbeza di situ. Okey, ini adalah tisu tumbuhan. Cikgu, kenapa lain daripada sel tumbuhan
yang kita lukiskan pada tahun lepas itu adalah bentuk sel yang umum untuk tumbuhan, bentuk sel yang umum. Okay, apabila dia telah mengkhusus untuk menjalankan fungsi-fungsi dia, dia akan mengubah suai, okay, menyesuaikan diri ke fungsi tersebut. Fungsi simpanan makanan memang akan berlain dengan fungsi untuk mengangkut air. Betul ke tidak? Fikirkan. Cikgu tak minta respon untuk ini, tapi fikirkan. Fungsi sel untuk simpankan makanan berbeza dengan fungsi sel untuk mengangkut air. Kalau simpan makanan, dia mesti ada banyakkan G dan simpan dalam organel-organel tertentu. Kalau dia nak mengangkut air, seboleh-bolehnya dia akan menjadi kosong supaya air boleh bergerak dengan lancar. Okey? Tengok kat skrin perlukan masa. Cikgu apa ini? Ini semua adalah lukisan sekali lagi tumbuhan selepas dipotong di bawah mikroskop lah. Bahagian mana lazimnya kamu akan belajar sekali lagi batang, okey, atau pucuk pun boleh, batang pucuk dan juga akar. Tapi hari ini juga kita akan sebut sedikit daun, tapi tak banyak. Daun ada bab yang lain. Okey? Okey, sorry, ini untuk manusia pula. Jadi, okey, di bawah tisu kekal ada 3. Tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Tisu asas boleh dibahagikan secara kepada 3 lagi, iaitu parenkima, collenkima dan scarenkima. Manakala vaskular, kamu akan belajar xylem and phloem. Okay, siapa soalan setakat ini? Siapa soalan setakat ini? Jadi, apabila anda tengok di skrin depan ataupun di buku teks anda, muka surat yang keempat ini, anda diberikan gambar untuk tisu kekal. Okay? Tisu kekal iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Jadi, apakah perbezaan mereka? Murid-murid sekalian, apakah perbezaan mereka? Jadi, tisu epidermis memberi perlindungan. Manakala tisu vaskular berfungsi untuk mengangkut air atau makanan. Jadi, apakah fungsi tisu asas? Di sinilah anda diberikan kerja. Nanti selepas ni, nanti anda perlu lengkapkan. Murid-murid sekalian, jangan lupa nanti kamu perlu lengkapkan ini. Nampak kat skrin ke tak? Aku nak zoom in dulu. Jadi nampak di skrin ke tak? Ya. Nanti yang kamu akan isikan apakah fungsi-fungsi dan juga lokasi ataupun tempat untuk berjumpa tisu-tisu tumbuhan berikut. Okey? Kalau nak cantikkan silakan. Kalau tidak, jadi kita teruskan. Siapa nak tanya soalan di sini? Ada tak? Cikgu, apa itu beza antara parenkima, scarenkima dan collenkima? Saya nampak parenkima macam besar sikit. Scarenkima kecil dan juga dinding ungu itu lebih tebal ataupun biru tu lebih tebal. Manakala collenkima macam dia antara saiz parenkima dan scarenkima lebih besar daripada scarenkima sikit dan dinding dia kurang tebal. Tebal juga tapi kurang tebal berbanding dengan scarenkima. Kalau anda nampak apa benda yang cikgu sebut itu, tanya. Itu yang mereka nak kamu nampak di dalam gambar raja tersebut. Cikgu ulang, scarenkima lebih nampak macam dia punya saiz lebih kecil tapi dinding dia lebih tebal. Dinding sel dia lebih tebal. Collenkima saiz dia lebih besar sikit daripada scarenkima tapi dinding dia kurang tebal berbanding dengan scarenkima. Tapi dia lebih tebal lah daripada parenkima. Jadi apa beza dia sekarang? Murid-murid sekalian, okey, anda diberikan muka surat 5 ni. Okey. Tisu epidermis. Dia melapisi permukaan luar. Yang penting permukaan luar. Dijumpa di mana-mana di permukaan, batang, daun, akar tumbuhan muda. Cikgu, kenapa dia guna muda? Kalau anda tertanya lah. Jadi kalau anda pergi batang pokok yang tua, kamu akan nampak batang pokok itu dia punya kulit itu tebal. Jadi
Ada ke tak itu ialah epidermis? Bukan. Itu adalah panggil gabus ataupun cork. English lah cork. Okay, ataupun kulit kayu. Jadi beza ya. Beza, nanti kita akan kita tengok. Okay. Dan juga tisu epidermis ni bukan semuanya mempunyai bentuk yang sama. Bukan semuanya mempunyai bentuk yang sama. Okay. Jadi, cikgu nak kalau kamu boleh highlight kat sini, kalau kamu boleh highlight sendirilah. Okay. Ada sel-sel epidermis yang terubah suai. Maksudnya bentuk dia menjadi lain. Kalau anda tengok tisu epidermis, okay, tisu epidermis dia berbentuk biasa je. Okay, tak apa. Okay, dan juga dia ada dinding sel. Dalam dia ada nukleus, ada cytoplasm. Tetapi ada yang bentuk dia berbeza. Macam sel pengawal, dia berbentuk macam kacang, 2 biji. Tengah-tengah soma. Sel rambut pula, dia berbentuk macam ni. Okey, dia ada benda yang tonjol keluar. Okey, jadi kenapa dia macam tu? Sebab untuk meningkatkan luas permukaan untuk panggil apa ya, bukan penyerapan air je, untuk air bergerak ataupun meresap ke dalam sel dengan lebih efektif. Manakala sel pengawal, kita akan belajar pada bab akan datang macam mana sel pengawal boleh buka ataupun tutup liang stoma tersebut ataupun ruang yang dalam yang tengah-tengah ini. Macam mana dia boleh tutup dan buka. Yonggi, boleh faham Yonggi? Faham cikgu. Boleh ataupun cikgu cakap terlalu perlahan. Siapa boleh bagi respon? Nak cikgu cakap dengan lebih cepat ke macam mana? Sudah okey, tak payah lebih laju lagi. Okey, good. Oh, Si Hui ada? Si Hui. Oh, ada ini. Good girl. Okey. Kita sambung ya. Jadi, sorry nanti aku akan minta respon daripada kamu ya. Alia pun sama nanti ya. Jadi tisu asas sekarang kalau tengok, ada tisu parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Murid-murid sekalian, kalau anda nak highlight pertama, kalau kamu ada buku nota, buku teks kat depan kamu, kalau tak ada nota ini, cikgu nak kamu nanti buatkan nota parenkima, kolenkima itu fokus pada istilah hidup. Parenkima ialah sel hidup, kolenkima ialah sel hidup. Manakala sklerenkima ialah sel-sel yang mati apabila matang. Dia yang mati. Cikgu, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Bayangkan kalau kulit kamu menjadi tebal dan tebal. Jadi dalam badan kamu sekarang boleh terima udara ke, terima air ke, makanan ke, tak boleh. Sebab dia dah menjadi tebal sangat kat luar. Jadi menyebabkan sel dalam organel-organel itu semua hilang. Rosak. Dia bukan rosak. Menghilang untuk berfungsi kepada perkara lain. Jadi itu pada sel sklerenkima, fokus dia lebih kepada memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tubuh yang matang. Cikgu, boleh tak kamu bagi saya contoh tisu sklerenkima secara gambar? Saya nak gambaran. Kalau anda pernah makan contohnya tembikai, murid-murid sekalian, tembikai, kamu makan. Macam mana kamu kunyah pun, habiskan air, telan air, mesti ada tinggal benda-benda sisa-sisa tembikai itu di mulut. Cikgu, saya tahu itu panggil serat. Itu juga sebenarnya sklerenkima. Kalau anda pernah makan pear yang bulat bukan pear yang bentuk macam mana kata itu bentuk lapan tu tak, ini bentuk yang bulat itu pear. Apabila anda makan, gigit lepas tu kunyah, telan ke air semua, ada tinggal benda-benda yang keras di mulut. Okey, itu juga sebenarnya tisu sklerenkima. Fungsi dia memberikan sokongan dan kekuatan kepada bahagian tubuhan. Manakala tisu parenkima, okey, mempunyai dinding sel yang nipis. Jadi kita nampak jelaslah dia bukan untuk sokongan. Jadi apakah fungsi kewujudannya? Fungsi kewujudannya adalah lebih kepada simpanan makanan. Okey? Dan juga dia kalau nak sebut mengenai sokongan pun, kita akan kaitkan dengan keadaan segah. Cikgu macam pernah belajar ini. Ya.
Apabila air banyak di dalam sel, dia akan berada dalam keadaan segar. Segar itu yang memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Bukan tumbuhan am, tumbuhan herba saja. Jika apa itu tumbuhan herba? Seperti rumput. Ya, kalau anda tengok rumput lalang kat tepi jalan itu, dia bentuk dia tegak kan. Sebab apa? Dia dalam keadaan segar. Bayangkan kalau tak cukup air, tidak cukup air, jadi rumput ke lalang itu akan hilang kesegaran, dia akan layu menjadi lembek. Okey? Jadi apa lagi kita nak sebut? Parenchyma juga mempunyai fungsi di anda. Kalau siapa yang ada nota atau buku kat sini, kita akan kaitkan nanti dengan chloroplast. Parenchyma yang biasanya kita jumpa pada daun yang mesofil. Itu pun mereka mengkhusus ya. Okey, terlibat dalam fotosintesis untuk membantu menyimpankan kanji untuk simpanan makanan. Okey? Dan parenchyma juga penting untuk menjana semula. Andai kata kalau kita potong pokok, bahagian mana-mana pun potong, dia cedera, dia ada luka yang akan membahagi tutup balik luka tersebut. Okey? Ialah tisu parenchyma, bukan tisu sclerenchyma. Tisu parenchyma dia namanya. Itu pasal nanti kamu perlu belajar gambar raja berlintang ya. Okey, ataupun cross section ya. Saya lupa nama cross section panggil apa tu lah. Okey, cross section untuk batang pokok ataupun untuk akar pokok. Nanti kita akan lukis secara am. Tisu cholenchyma pula terdiri daripada sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel. Okey. Dia mempunyai pektin. Ini perlu tahu, pektin dan hemiselulosa yang menjadikan dia lebih keras, tapi sel itu tak mati. Dia yang lebih keras. Ikut, boleh tak kamu bagi satu gambaran juga? Ya, kalau anda pernah makan macam lady fingers bedil. Lady fingers. Okey. Kalau makin lama, dia akan menjadi makin keras, betul ke tak? Tapi sel-sel dia masih hidup. Tisu apa yang ada kat dalam dia? Tisu cholenchyma. Sama dengan macam bayam, spinach. Kalau yang tua, kamu akan nampak batang dia itu sepatutnya lembut jadi macam keras sikit. Tapi itu bukan serat. Cholenchyma. Okey, dia mempunyai dinding sel yang lebih tebal tapi dia masih hidup Dinding sel yang lebih tebal berbanding dengan sel parenchyma dan boleh memberi sokongan mekanikal dan bersifat paling penting anjal, fleksibel. Okey, anjal kepada tumbuhan. Bentuk dia masih boleh ubah sikit. Dia bukan kekal. Kalau kekal, susah dah. Okey? Manakala sekarang, kita akan pergi yang tisu kekal yang ketiga, iaitu tisu vaskular. Cikgu, tisu vaskular bukan ada 3 ke? Mana cambium? Sabar. Cambium itu nanti. Okey, dia di bawah topik kita panggil meristem, tisu meristem nanti. Okey? Jadi, tisu vaskular paling penting ada 2, iaitu xylem dan phloem. Kita akan belajar di pengangkutan tumbuhan secara lebih mendalam. Tapi secara am, okey, xylem terdiri daripada sel-sel yang mati. Memang mati. Manakala phloem terbentuk daripada sel hidup. Itu beza yang pertama. Banyak orang akan terlepas pandang. Tapi kita akan sebut semula pada bab pengangkutan tumbuhan. Dan xylem dan phloem ada bentuk yang berbeza. Okey, ada bentuk yang berbeza. Okey. Jadi cikgu, banyak juga kat sini. Kenapa cikgu tak sebut? Secara am, xylem mengangkut makanan, phloem mengangkut air dan juga garam, mineral. Manakala phloem mengangkut makanan. Okey, phloem mengangkut makanan iaitu gula ya yang dibuat melalui proses fotosintesis. Benda ini kita akan sebut pada masa akan datang supaya anda tidak keliru. Sekarang yang fokus paling penting untuk anda ialah epidermis, tisu asas paling utama terdahulu. Okey? Jangan buatkan hidup susah. Okay? Nanti kita akan sebut mendalam. Cikgu dah cakap mendalam. Okay? Jadi, cikgu, macam mana dengan tisu meristem pula? Di sini penting. Kita nak kaitkan sekarang tisu tumbuhan dengan pertumbuhan. Okay? Jadi, siapa nak cuba membantu? Cikgu, apa itu meristem apex? Tisu meristem boleh dibahagikan kepada apex dan lateral.
Alia ada Alia? Alia, where are you? Kita fikir Alia Najiha dulu betul. Ya, kita cuba Alia dulu. Nanti itu Alia nanti satu lagi. Ya, cikgu. Ya. Wow. Banyak bunyi tu, Kak. Boleh tulis pada chatbot ataupun sebut ke tak? Apa itu meristem apex? Dalam English apical meristem. Ya? Hello, testing 1 2 3. Ya, Alia? Ataupun kamu nak mengajar cikgu. Macam cikgu, bacalah kat sana. Tisu meristem terdapat di hujung pucuk dan juga hujung akar. Kalau Kak saya ikut bantulah. Ya. Jadi apabila anda melukiskan pokok, kamu akan perasan bahawa pokok ada dua bahagian. Okey, satu. Okey, yang ke atas. Satu yang ke bawah. Atas ke atas tanah itu kita panggil pucuk. Yang bawah itu kita panggil akar. Jadi, yang menjadi dia panjang adalah pada hujung ini. Okey? Manakala yang ke bawah itu kita panggil hujung akar. Di situlah pembahagian yang akan berlaku supaya makin lama dia akan makin panjang. Makin panjang. Okey? Dan juga benda ini boleh didapati pada hujung akar lateral pada tepi-tepi. Kalau anda tengok tepi. Dan juga pucuk-pucuk pokok yang melintang tepi itu, Kak. Okey, yang nampak semua ni. Murid-murid sekalian, muka surat ke-6 ya. Anda perlu tahu meristem apex terdahulu. Sebab meristem apex yang nanti kamu akan belajar terlibat dalam pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu bermaksud, murid-murid sekalian cikgu sekarang lompat ke muka surat yang ke-7. Ya. Murid-murid sekalian, kalau anda tengok pada muka surat yang ke-7, ataupun di depan skrin anda, ini adalah hujung akar, meristem apex hujung akar tu. Sini, murid-murid sekalian. Okey. Jidak akar ialah dia punya penghujung sana supaya dia keras supaya dia boleh terus berkembang. Supaya dia tak letak dan merosakkan meristem apex tu. Jadi, meristem apex tu dia akan membahagi secara mitosis menjadikan sel itu memanjang. Proses memanjang memanjang ke atas dan ke bawah pada paksi Y. Dia ulang paksi Y atas dan ke bawah. Itu kita panggil pertumbuhan primer. Maksudnya tumbuhan menjadi lebih panjang panggil pertumbuhan primer. Kalau kita nak cakap pertumbuhan diamond menjadi lebih besar. Contohnya kalau kamu tengok badan kamu, perut menjadi lebih besar. Itu kalau kita tengok perut menjadi lebih besar. Okey, ini case kita lebih kepada pertumbuhan lateral. Lateral itu maksudnya pertumbuhan sekunder. Okey. Tengok kat sini ya. Kita tengok ke muka surat kejap. Sabar ya. Sabar sekali. Muka surat ke 10. Mula 10 Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan bertumbuh selepas percambahan dan paling penting menambah panjang. Juga nak sebut menambah panjang batang dan akar. Manakala pertumbuhan lateral hanya kalau konsep untuk pembelajaran berlaku pada pokok kayu ataupun Eudicot kat sini ya. Dicotyledon. Dan menambahkan ukur lilit atau diameter. Eudicot, dicotyledon ya. Monocot mungkin hanya sebahagian kecil je tapi tak banyak. Untuk kes kita lebih kepada tumbuhan dicotyledon.
Okay, jadi apa yang kita perlu tahu? Cikgu dah sediakan kertas kosong kat sini. Ini kertas kosong cikgu. Jadi paling penting sekarang, kalau ini adalah pokok, cikgu lukiskan pokok yang kurang cantik tapi paling penting fungsi dia sampai. Okay, ada akar. Akar dia ada banyak. Akar ada banyak. Dan atas sini pula ada pucuk. Mungkin ada daun. Okey. Jadi kita perlu faham bahawa label penting di sini adalah apical meristem. Okey, jadi hujung ini semua adalah benda yang nantilah dia akan tumbuh menjadi lebih panjang. Samalah kat sini. Sebelum dia jadi ada daun. Maka kamu pun tahu bahawa, oh cikgu, jadi saya dah nampak dia memanjang. Isu seterusnya, macam mana dia boleh menjadi tebal. Maksudnya, contohnya kita potong kat sini. Itu yang kita faham. Cikgu potong kat sini. Macam mana bentuk ini? Macam mana bentuk untuk batang pokok? Murid-murid sekalian, ini yang kita nak belajar hari ni, macam mana kita nak lukiskan batang pokok. Apa yang kamu nampak kat sini? Mula-mula ya cikgu bulat kan, ada satu bulat kat sini. Cikgu hodor lah. Saya pun cikgu lah hodor kat sini. Saya cuba nak lukiskan bulat dia. Okey? Jadi apa yang kita perlu faham di dalam? Jadi di dalam sini yang luar yang kat sini yang pertama lapisan paling utama itu panggil epidermis. Okey? Lepas tu dalam ini ada tisu vascular. Biasa kita akan gunakan yang dicot lah. Juga kenapa ada hitam itu tengah-tengah lain tu? Okey, apa dia? Okey. Jadi yang kat dalam ini kita panggil xylem. Manakala kat luar ini kita panggil phloem. Jadi yang tengah-tengah ini ialah apa? Murid-murid sekalian yang saya hormati. Yang ini yang kita nak sebut cambium. Murid-murid cambium. Yang bertanggungjawab membuat diameter pokok menjadi lebih, bukan panjang, tapi lebih tebal. Cambium. Disebabkan cambium ini berada di tisu vascular, jadi saya juga letak dalam kotak, apa panggil tu, bracket lah. Ini yang panggil cambium vascular. Sebab cambium boleh juga dijumpa di tempat yang kedua. Cikgu, apa maksud tempat kedua? Perlu anda tahu bahawa cambium boleh dijumpa di dua tempat, di mana menyebabkan pokok menjadi tebal. Satu lagi di sini. Murid-murid yang saya hormati sekalian, cikgu dah gunakan purple ya. Purple. Tak apa, kalau tak jelas nanti tengok balik YouTube. Okey je. Jadi, yang purple di sini, ya, epidermis. Di bawah epidermis itu ada cambium. Okey. Cambium apa? Ini yang cikgu nak minta anda sebut. Cambium apa? Yising, boleh bantu Yising? Tahu. Tak tahu ah? Okay, tak apa. Cikgu tunjukkan nanti sebelah sahabat. Cambium gabus. Good. Ini Wenham yang bunyi ke? Bukan? Betul. Yes, it's me. Thank you. Tengok Wenhan ini fokus satu. Siap belajar sendiri dah. Thank you Wenhan. Ya, cambium gabus. Cikgu, apa itu gabus ni? Kalau English, dia panggil cork. C-O-R-K ya. Cork cambium. Okay? Yang menjadikan kulit pokok nanti. Yang dia berfungsi nanti, kalau cikgu gunakan warna merah untuk menunjukkan dia punya cara penebalan, maksudnya yang biru ini dia akan menjadi tebal. Purple ini pun nanti dia akan menjadi tebal. Di sinilah kita akan pergi ke bahagian
Jangan, kita tak nak sentuh jom pertumbuhan sel terdahulu ya. Yang penting saya nak kamu hari ini, nanti balik perlu buat nota untuk ini. Kita nota telah berikan kamu tadi. Ya. Murid-murid, kalau kamu ada buku teks, bagi muka surah 11. Okay, pertumbuhan sekunder pada batang. Okay, murid-murid sekalian ya. Jadi saya tak nak buang masa. Yang menjadi isu sekarang adalah, cikgu, saya nampak, okay, kenapa dia guna istilah xylem primer. Xylem saya faham. Okay, manakala phloem saya faham. Lepas tu phloem primer. Okay, manakala lepas dia memanjang, di sini dah xylem. Xylem. Ada satu panggil primer, ada satu panggil sekunder. Manakala phloem ada primer, ada sekunder. Jadi, murid-murid sekalian, izinkan cikgu bacakan pada apa yang kamu nampak di skrin anda. Ada 4 peringkat yang anda perlu faham. Macam mana pokok menebal. Kalau memanjang tadi senang. Oh, dia membahagi makin panjang, selamat. Tapi yang sekarang, banyak budak tak boleh jelaskan macam mana dia menebal. Oh, cikgu dia membahagi juga. Tak boleh. Jadi, pertumbuhan sekunder, kalau kamu tengok gambar raja, bermula apabila cambium vascular membahagi secara aktif. Okey. Cambium vascular akan menjadi gelang cambium terdahulu. Gelang membulat di tengah-tengah dan membentuk xylem baharu, okey, ke arah dalam. Dan membentuk phloem baharu ke arah luar. Cikgu, apa maksud ni? Tisu xylem baharu akan menjadi tisu xylem sekunder dan tisu phloem baharu akan menjadi phloem sekunder. Jadi, penting ini nanti nota kamu kat sini ya. Tolong nanti kamu nampak jelaskan supaya anda faham konsep. Saya tak, nanti kita dah belajar semua tapi kita tak faham. Jadi case dia senang je. Kalau ini gambar raja yang ada, macam mana dia menjadi tebal? Murid-murid saya hormati sekalian. Okey, macam mana dia menjadi tebal? Pertama, saya nak lukiskan gelang cambium dulu. Gelang cambium di tengah-tengah ni, okey murid-murid, gelang cambium, baik. Manakala xylem sekarang ada 5 yang Kak Cikgu nampak kat sini, akan berbentuk macam ni. Tetapi dengan pertambahan yang kat dalam. Yang Cikgu warnakan ungu itu adalah tisu-tisu baru yang tumbuh ke dalam. Okey? Ini yang ke dalam. Nampak? Ke dalam. Tak apa, nanti anda boleh tengok semula ya. Tak ada masalah untuk tengok semula benda yang sama. Manakala Cikgu nak gunakan warna merah yang kat luar. Hitam dulu lah untuk lukiskan yang phloem. Phloem pun akan sama. Mengalami benda yang sama kat luar. Jadi, apa yang ada tumbuh kat sini kalau anda tengok murid-murid. Oh. Merah pula sekarang. Merah. 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 Dan merah. Okey. Jadi menyebabkan sel itu sekarang membesar secara melintang ataupun secara diameter. Pentingnya untuk anda faham sekarang, jadi okay, untuk phloem dia tumbuh keluar. Nampak? Siapa yang tak faham tanya ya? Faiza faham tak Faiza? Faham cikgu.
Jadi, okey nampak. Terima kasih. Jadi, diameter dia menjadi besar daripada kalau kamu tengok gambar raja ini. Murid-murid sekalian, gambar raja, oh ini diameter dia macam ni. Menjadi lebih besar diameter dia. Okey. Tolong jadi fahamkan yang konsep ini menjadi besar. Dan pada masa yang sama, okey, ada lagi satu cambium yang memainkan peranan dia menjadikan dia tebal, iaitu cambium gabus. Cambium gabus kat luar, sorry. Jadi kat luar ni. Yang biru ini semua adalah cambium. Jadi dia menjadi tebal, jika gunakan warna hijau pula sekarang. Ungu untuk xylem, merah untuk phloem dan hijau sekarang untuk gabus. Ataupun epidermis kat sini. Okey. Jadi kat luar ini dia menjadi tebal. Itu yang kamu nampak dalam gambar raja itu. Oh, saya nampak dah sekarang. Dia menjadi tebal juga untuk epidermis. Ya. Kalau epidermis biasa satu lapis je. Yang sekarang dia dah menjadi tebal. Kita tak panggil ini epidermis tau. Kita biasa panggil ini peridermis. Periderm di situ yang nanti dia akan jadi gabus ataupun kulit kayu. Okey, jadi pertumbuhan dia menjadi besar. Jadi dia perlu anda faham konsep ini sebab biasanya kalau ikut senior kamu, bahagian ini dia letak pada bahagian hujung untuk tingkatan 5. Tapi untuk kali ini dia dah letak awal sangat. Benda ini dia harap anda faham sebab tajuk dia sekali lagi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Jadi apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xylem primer ditolak ke arah ampulla, manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis. Ampulla kat tengah-tengah lah pit. Okey, masa dia pit lah. Akibatnya tisu xylem primer dimampakkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Hal ini disebabkan dinding salur xylem ditebali lignin. Jadi apa itu lignin? Kalau tak tahu, perlu balik ke tingkatan 4, rujuk balik nota untuk apa itu? Lilin, bahagian wax lilin untuk lipid. Okey. Manakala penebalan lignin memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Sampai sini siapa soalan? Kalau tak ada, kita sambung Apabila lapisan xylem sekunder dimampakkan, berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang serta retak. Cambium gabus membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks di sebelah dalam. Siapa tak faham? Oh cikgu, saya tak faham inilah. Dia pembahagian sekali lagi untuk cambium gabus yang ke arah dalam itu korteks. Cikgu, apa itu korteks? Kalau kita tengok awal ini. Okey? Kita ada epidermis. Cikgu, jadi apakah nama di tengah-tengah ini? Tengah-tengah antara epidermis dengan phloem. Okey? Kita guna orange supaya anda ingat. Ya. Ini yang kita panggil cortex. Okey? Cortex. Kosiang ini bukan kondom ya, cortex ya. Tengah-tengah ni. Jadi ingat cortex. Lepas tu kalau anda tengok penebalan dia ini, penebalan ini dia melibatkan ke arah korteks, dan juga ke arah epidermis. Dia memang menebal supaya dia nak terangkan kepada dua arah. Dia bukannya ke arah luar saja. Dia nak menyebut ke dua-dua arah. Itu yang gambar raja sini mungkin nampak kurang. Tetapi anda paling tidak perlu melabel. Cikgu, melabel apa? Saya tahu dalam ini ialah xylem. Di sini yang menjadi kita punya cabaran. Di luar ini pun kita panggil xylem. Jadi ada beza tak? Chin ada tak chin? Diam je ni. Jadi ada chin. Where are you? Tengah sini. Halo. Oh ada. Okey terbaik.
Ya, gabus ya. Tadi itu Alia. Natasha, thank you. Nadia. Jadi yang hitam itu xylem apa? Yang ungu itu xylem apa? Ini yang kamu dah belajar. Xylem, kalau yang hitam xylem primer ke sekunder? Alia Najiha kan? Betul kan? Yang hitam. Yang hitam. Ini ya. Xylem primer. Primer. Good. Irfan. Irfan? Oh, Irfan tak ada. Kata kita ada. Okay, good. Saya tak nampak tadi, sorry ya. Ada. Jadi Irfan nak tanya. Jadi yang ungu itu ialah apa? Zainal apa? Hey Irfan. Zalim sekunder. Apa tahu filem pula. Okay, Zalim typo, saya faham. Okay, typo, tak apa. Okay, jadi pertumbuhan ini penting ya. Tolong memberikan perhatian pertumbuhan. Nanti ada graf lagi, itu cerita yang akan datang. Tapi jadi sekarang kita nampak sekunder itu adalah yang paling rapat dengan cambium. Sama dengan yang flower, okay? Yang hala ke epidermis itu ialah flowworm primer. Yang rapat dengan cambium itu ialah flowworm sekunder. Okay, jadi itu yang penting untuk penjelasan pertumbuhan sekunder pada batang. Manakala pertumbuhan sekunder pada akar ada pada muka surat yang ke-12. Jadi di sini juga Cikgu nak buat sedikit gambar raja lagi. Cikgu tolonglah, teruklah gambar raja itu. Terpaksa, apa boleh buat. Kalau ini adalah akar. Okay, ini ada pucuk, inilah akar. Ini bawah tanah. Sekali lagi, benda ini kamu perlu lukis sampai anda boring, lukis je. Okay, andai kata kita lukiskan akar ya, murid-murid sekalian, akar. Okay, akar. Macam mana bentuk akar pula? Secara perlu tahu. Kamu tak ada pilihan, cikgu. Jadi saya diminta lukis apa ni? Dalam kuis yang cikgu bagi itu, cikgu minta kamu lukis yang batang, dah settle dah. Ini tambahan kalau kamu nak buat nota sendiri. Jadi, bentuk juga bentuk bulat, tak apa. Dan dia punya epidermis, dia nak anda lukiskan memang nampak satu lapis sel. Satu lapis sel, ini memang satu lapis. Di sinilah kamu akan diminta untuk labelkan satu sel yang cukup unik. Contoh, dia lukis macam ni. Winnie ada Winnie. Jadi, apakah nama sel X? Winnie ada? Tulis ke? Tak nak bercakap. Okay, bye. Winnie Anita Yong. Ya. Ada tak? Ini buka iPhone tidur ni asalnya. Tan Sim Yi ada Tan Sim Yi? Saya baru balik dari tanda. Sorry. Okay. Pula. Okay, tak apa. Tan Sim Yi tolong jawab sekarang. Allah. Sorry. Apa dia? Okay. Jadi, apakah nama sel X Tan Sim Yi? Bukan ada ya, apa nama sel X itu? Tak tahu ya. Mula buat lawak agak kelakar ya. Yang inilah kita tadi dah cakap dari awal. Kalau anda tengok balik muka surat ini, murid-murid yang saya hormati sekalian ya. Ya, tisu epidermis, sel rambut akar. Sel rambut akar. Saya tahu kamu tahu ya. Saja tak nak bagi tahu kedekut ilmu. Nak kongsi ilmu kawan ya. Tak apa. Biar cikgu yang jawab untuk bahagian ini. Dan tengah-tengah ini
Ada lagi satu epidermis. Tapi kita tak panggil dia epidermis, kita panggil dia endodermis. Penting ah. Kalau kat luar ini kita panggil epidermis. Kulit yang kat dalam ini kita tak panggil epidermis, kita endodermis. Dalam. Okey? Dan di dalam ini ada benda berbentuk palang. Okey? Di sini juga ada bentuk, kat sini ada bentuk lain. Di sini lah kamu tengok dalam gambar raja, untuk buku teks kamu perlu bezakan antara flowworm dan juga xylem. Tengah-tengah itu xylem, yang kat tepi itu ialah flowworm. Okey? Jadi cambium itu akan makin membahagi sel dia dan membentukkan flowworm sekunder, primer dan sekunder lah. Sekali dengan xylem sekunder ke xylem primer. Jadi saya nak tanya soalan ini. Okey? Xylem primer berada kat dalam ataupun rapat dengan cambium. Xylem primer berada di dalam ataupun rapat dengan cambium. Siapa nak jawab? Dalam. Okay, good. Nadia Farisha. Akhirnya dia juga bunyi. Good. Okay. Jadi, itu yang kita nak bagi tahu murid sekurang-kurangnya pada hari ini dengan tajuk sekali lagi, panggil apa ya? Tisu tumbuhan dengan tisu dengan pertumbuhan ya. Tisu tumbuhan dengan pertumbuhan. Balik kepada gambar nombor 4 ini. Okay. Jadi, kalau anda tengok, kita bukan sahaja nak sebut macam mana pokok itu memanjang. Memanjang boleh atas bawah ataupun dia akan pergi ke kiri kanan kalau dia punya akar ataupun pucuk ke kiri kanan. Tapi kalau kita nak cakap pertambahan saiz dari segi diameter pula, itulah kita panggil pertumbuhan sekunder. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, dalam masa akan datang, Jeko akan sebut untuk tisu meristem apex mengikut 3 zon. Zon pembahagian sel, pemanjangan sel dan pembezaan sel. Pada masa akan datang, pada kelas yang seterusnya. Sekali juga Jeko akan sebut untuk graf pertumbuhan. Jeko ulang, graf pertumbuhan. Banyak bergerak. Okey. Kalau kita tengok kat sini lengkung pertumbuhan. Ini. Jadi untuk persiapan kelas seterusnya, Jeko berharap supaya anda paling tidak baca sehingga muka surat 19. Pertumbuhan. Di mana graf ini juga ada satu itu Jeko akan kaitkan balik kalau boleh kepada tingkatan 4. Tapi hari ini kita nak guna khas untuk tumbuh hari ini lah. Untuk tahun ini khas untuk tumbuhan sehingganya kita kait balik kepada tingkatan 4. Muka surat ke-19. Jadi Jeko, apakah latihan lagi yang Jeko nak buat untuk menilai kita? Sabar. Hari ini, Jeko nak tengok dulu semua orang supaya buatkan kuis satu yang bagi. Kuis kali ini, Jeko tak ambil markah 120 ke ataupun 3 tak. Jeko akan ambil 3 markah je sekali lagi. Sebab itu ialah kuis berbentuk nota. Kalau buka balik Jom buka ini berbentuk nota je. Kamu siapkan, kemas, tepat masa atau sebelum hantar, dapat 3 hantar awal, tepat masa tapi tak kemas dan juga memang 1-2 ayat je, 1-2 perkataan je, bukan ayat pun. Memang 2. Okey. 1, kalau lewat, tetap hantar kosong atau ada markah kosong. Okey, itu sama juga untuk yang sebelum ini. Pertumbuhan sekunder pada batang, Cikgu nak bagi tahu. Yang pertama, atas ini saya nak gambar. 2 gambar yang cikgu lukis tadi seperti yang dalam panggil apa itu dalam kertas kosong ni, iaitu yang kat sini. Ini yang gambar pertama. Lepas itu yang kedua ini, gambar 2 ini. Lukis cantik-cantik dalam nota anda. Cikgu, saya tak boleh lukis. Fikirkan, kalau tak ada paksaan pun, no problem.
tuliskan nota cantik-cantik kat bawah. Ini yang nota. Nota dan juga nota. Kalau lukis cantik dapatlah 3 markah. Kalau lukis tak ada lukisan, tak cantik, dapatlah 2 markah. Habis cerita. Fikirkan cara untuk anda buat adaptasi atau penyesuaian pergi belajar ke IPTA masa akan datang. Jonathan, soalan? Jonah. Yes, sir. Ada soalan tak? Okey ke tak? Boleh faham? Okey, boleh faham. Jadi Afika boleh faham? Boleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini bukan, Cikgu memang tak sebut banyak. Juga sebut poin penting je. Tisu dan juga panggil apa itu? Pertumbuhan je. Pertumbuhan sekunder khususnya. Bukan pertumbuhan primer pun. Pertumbuhan primer libatkan 3 zon. Jadi untuk tutupkan tirai hari ini, sekali lagi samalah. Minta semua orang bokakan video supaya nak ambil kedatangan. Sila. Murid-murid sekalian, diminta supaya bukakan video. Video pula, bukan kamera untuk Cikgu snapkan gambar ya. Kalau tidak Cikgu nak anggapkan kamu tidur je hari ini. Murid-murid hanya Yising je yang buka. Lain-lain cepat-cepat. Kita nak tamatkan kelas dah ni. Allah. Cikgu, tak pakai tudung. Allah. Tak apa, ambil kertas lukiskan muka kat kertas habis cerita. Saya tak nak tengok muka kamu. Pun Han handsome ah. Okey. Oh. Kok Siam dah ready sampai sekarang ya. Google. Okey lah, boleh. Dah buat note. Cikgu. Ya. Minta maaf, tak tahu mengapa kamera saya tak boleh buka. Okey. Tak apa, saya percaya Pak Chin. Saya pun tak berani percaya kamu kan. Yang lain. Cepat. Kita nak settlekan hari ni sekarang. Okey. Allah. Buvan tak nampak kamu pun syihir komputer ada. Itu tak apa. Sorry Noning. Jangan marah tau Noning. Sorry Muka tak puas hati tu saya tahu. Okey. Jadi Joko minta izin Buvan. Tak apa. Saya faham. Dia memang tak nak buka pun. Okey, dalam kiraan yang lain tu dalam kiraan. Okey, 3, 2. Okey, 1 Dah. Itu je dia. Okey. Thank you so much. Jadi itu je. Terima kasih semua ya. Sila beredar. Terima kasih banyak. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. 谢谢老师。 Terima kasih. Cikgu. Jadi Ya. I'm still here. Yes. Speak. actually saya ada satu soalan. Jadi Tanya. yang untuk cambium untuk yang cambium vascular yang maksudnya selepas pertumbuhan sekunder ada tak jadi pertumbuhan selepas pertumbuhan sekunder juga dikira sebagai pertumbuhan sekunder atau apa lagi? Pelanggan statement kamu. Saya tak dengar jelas. Apa dia sekali lagi? Jadi maksudnya sudah selesai pertumbuhan sekunder. Jadi jika cambium masih membagi secara mitosis jadi yang pertumbuhan yang baru ini dikenali sebagai pertumbuhan sekunder juga. Sekunder. Dia itu yang kata kalau kamu baca kat dalam buku itu sekali lagi kan baca secara khas kan. Dia sebut macam mana kita nak tengok umur pokok. Jadi kalau dia bertumbuh lagi sekunder setahun lagi, dia akan bentuk lagi satu, gelang kayu yang baru. Semua itu ada pertumbuhan sekunder. Selagi dia kaitkan dengan diameter, sekunder. Tak kira berapa kali, dia tetap kira sebagai sekunder. Kalau primer mesti panjang habis cerita. Faham. Okey ya. 谢谢老师。谢谢老师。不用客气。 Terima kasih, Cikgu. Sama. Semua kalian.
我们需要上课，上课呢要上课就来的满满的出题了嘛。是啊。现在有没有买？有。没有，不是，看你那一个群体的，看你那一群的人了，真的。你拿到那一群是 very good 的听话的 ，very 你就 solve the problem。你说那个东西，你就可以讲说是老师没有做好的意思，意思说老师没有做那个叫做 preparation。这个群体你要好好照顾，要好好看待它咯。但是那现在群是没有上课的呀，不要上课的呀，你 you can't do anything， 这个真的。